Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Pada hari ini, kumpulan saya akan membentangkan tajuk kerja kursus kami iaitu pengurusan Muzium Kota Kayang di Perlis. Ahli kumpulan kami terdiri daripada Nurul Afrina Syazwina binti Muhammad Asri, Syafiqah Syahira, Layan Lin, Muhammad Hasif Saifuddin serta Stephanie Michelle. Kita bermula dengan sejarah Muzium Kota Kayang. Muzium ini merupakan pusat penyebaran maklumat sejarah di Perlis dan muzium yang menyimpan serta mempamerkan khazanah harta warisan sejarah negeri Perlis. Ianya didirikan di kawasan tapak Kota Istana, tempat di mana keluarga diraja Kedah Perlis dahulunya bersemayam. Kota Kayang ini dipercayai mendapat namanya kerana pada ketika dahulu pusat pemerintahan ini sukar untuk dilihat kerana ianya dikelilingi oleh bukit-bukit yang menjadikannya seperti kayangan apabila dilihat daripada atas bukit. Kita beralih pula kepada objektif kajian kumpulan kami. Mengenal pasti prinsip pengurusan iaitu planning, organizing, leading dan controlling yang diaplikasikan di dalam pengurusan tempat lokasi kajian iaitu Muzium Kota Kayang Perlis. Yang kedua pula, mengetahui bahawa bagaimana sistem pengurusan sebenarnya tentang Muzium Kota Kayang yang penuh dengan elemen-elemen sejarah terutamanya sejarah Perlis. Yang ketiga pula, memberikan idea kepada pengkaji dan masyarakat berkaitan tentang bagaimana prinsip pengurusan yang biasanya digunakan dalam sesuatu organisasi atau syarikat yang dapat digunakan dan dapat diaplikasikan dalam pengurusan muzium di Kota Kayang. Sistem pengurusan terbahagi kepada 4. Yang pertama adalah planning, organizing, leading dan controlling. Sistem pengurusan yang pertama adalah planning. Planning ataupun perancangan merupakan elemen penting kerana ia merupakan proses pengurusan pertama yang mengenal pasti dan memilih matlamat sesuai untuk organisasi. Menurut Kurator Muzium Kota Kayang, Puan Siti Munirah binti Kasim, antara perancangan yang telah beliau laksanakan adalah muzium akan ditutup pada minggu pertama iaitu hari Isnin setiap bulan untuk tujuan housekeeping. Tujuannya adalah untuk mencuci, memelihara dan memelihara semua artifak yang ada di rak pameran. Seterusnya, jika artifak rosak dari segi warna atau keadaannya, bahagian konservasi di bawah Jabatan Muzium Malaysia akan datang untuk mengambil semula barang artifak tersebut untuk memelihara semula di jabatan tersebut. Perancangan lain adalah menentukan tema atau tajuk pameran yang akan dilaksanakan pada tahun akan datang bagi menarik minat pelancong datang ke muzium tersebut. Kurator akan membentangkan kertas kerja perancangan yang diadakan ketika mesyuarat tahunan JMM bagi mendapatkan sokongan dan Muzium Kota Kayang merupakan salah satu muzium yang diletakkan di bawah Jabatan Muzium Malaysia. Salah satu program yang dibentangkan adalah program Semarak. Terusnya, dari aspek perubahan muzium, Kurator bercadang untuk menaik taraf muzium dalam 2 atau 3 tahun kerana muzium tersebut telah dibuka selama 20 tahun. Kurator ingin membaik pulih sejarah yang dipamerkan dan mengubah kedudukan pameran bagi menarik lagi pelawat yang hadir. Dalam masa yang sama, ingin menumbuhkan kawasan untuk pameran sementara. Sistem pengurusan yang kedua pula adalah organizing atau kita kenali sebagai pengorganisasian, merupakan proses menyusun dan menyelaras tugas dan sumber organisasi untuk melaksanakan pelan tindakan agar dapat mencapai matlamat yang telah ditetapkan dengan cekap dan berkesan. Kepentingan pengorganisasian kepada Muzium Kota Kayang. Yang pertama, penggunaan dan agihan sumber dengan cekap dan berkesan tanpa sebarang pembaziran. Yang kedua, menentukan bidang tugas atau skop tugas agar pekerja dapat melakukan kerja dengan cekap dan berkesan. Penyelarasan antara jabatan dalam organisasi agar aktiviti berjalan dengan lancar. Yang keempat pula, mengurangkan konflik tugas antara pekerja dalam melakukan tugasan tertentu. Kepentingan yang kelima pula, membantu pembangunan sumber manusia mereka untuk membentuk semula kerja. Dan yang keenam pula, merancang bilangan dan penggunaan tenaga kerja yang lebih cekap mengikut keutamaan serta menjelaskan tanggungjawab, peranan dan hubungan antara pekerja dengan jabatan kerja agar dapat memahami tugasan dengan lebih baik. Berikut merupakan carta organisasi bagi Muzium Kota Kayang. Dari apa yang dapat kita saksikan, struktur fungsian iaitu struktur dibentuk berdasarkan kepada pengkelompokan aktiviti atau tugas berdasarkan fungsi asas organisasi yang merupakan struktur yang digunakan dalam Muzium Kota Kayang ini.
Berdasarkan carta organisasi, mereka telah menubuhkan 4 unit yang berbeza mengikut aktiviti dan ini dapat meningkatkan kemahiran staf dalam sesuatu pekerjaan. Penyelesaian masalah akan lebih cepat kerana mereka bekerja dengan lebih mahir dalam bidang masing-masing. Di sini terdapat 5 prinsip pengorganisasian. Yang pertama adalah pengkhususan kerja. Pekerja tertumpu kepada skop tugas yang diberikan kepada dalam masa yang sama membentuk pekerja dalam skop tugasan yang lain. Yang kedua adalah kesatuan arahan. Pekerja diketuai oleh satu ketua yang sama iaitu korota itu sendiri. Yang ketiga iaitu rantaian arahan merujuk kepada kesatuan arahan mereka hanya mempunyai satu ketua dan segala permasalahan akan terus dilaporkan kepada korota itu sendiri. Dan yang keempat, jangkauan kawalan iaitu jangkauan kawalan yang sempit menjadikan pengurus ringan kerana mempunyai bawahan yang sedikit dan pekerjaannya mempunyai tugas yang perlu dikawal setiap orang. Dan yang terakhir pula adalah delegasi tugas di mana ianya digunakan di dalam muzium ini menjadikan pekerja lebih bermotivasi kerana terlibat dalam membuat sesuatu keputusan. Sistem pengurusan yang ketiga pula adalah leading. Leading ataupun memimpin berfungsi untuk menjadi pengaruh, memotivasi pekerja dan menyelia pekerjaan-pekerjanya untuk menyelesaikan tugas yang telah dirancang untuk mencapai matlamat dan sasaran organisasi. Terdapat gaya kepimpinan dan kunci kepada pimpinan yang digunakan oleh Puan Siti Munirah. Beliau merupakan seorang yang berfikiran jauh dalam merancang dan melaksanakan program untuk membawa Muzium Kota Kayang ke dalam tempat yang lebih menarik di Perlis. Daripada aspek personalitinya, korota dan pekerja mereka bersama-sama membantu antara satu sama lain dengan mengekalkan pengurusan muzium itu dalam keadaan yang baik dan berusaha mencapai objektif muzium itu sendiri. Kunci kepada kepimpinan iaitu mempunyai 5 yang akan tetapi kecenderungan korota ini lebih kepada memimpin yang dirujuk kepada referent power. Korota menjadi tempat kepercayaan kepada pekerjanya dan segala permasalahan akan meminta rujukan daripada korota itu sendiri. Dapat dibuktikan apabila korota menghadiri kursus dan segala permasalahan mereka bertanyakan kepada korota itu sendiri melalui aplikasi sosial media. Kerana pada ketika ini, korota mereka berada di Kemboja. Matlamat laluan kepimpinan. Dalam aspek tingkah laku, korota merupakan seorang yang consideration dan initiating structure kerana korota mengambil berat tentang pekerjanya serta mendengarkan pendapat pekerjanya. Pada masa yang sama, korota turut memastikan pekerjanya melaksanakan tugas sehingga selesai dan lancar. Model contingency federal terdapat 2 jenis model pemimpin iaitu gaya berorientasikan hubungan dan gaya berorientasikan tugas. Korota merupakan seorang yang cenderung kepada gaya berorientasikan hubungan kerana walaupun beliau menghadiri kursus, beliau tetap memberi respon yang baik terhadap permasalahan yang dinyatakan oleh pekerja dalam bidangnya dan dapat menghubunginya pada bila-bila masa sahaja agar memastikan tugas pekerja dapat dilaksanakan dengan baik. Dan akhir sekali adalah sistem pengurusan controlling, iaitu apa yang kita dapat tahu dari segi penyelenggaraan. Pada hari Isnin, pihak muzium akan melakukan sesi penyelenggaraan terhadap barangan yang terdapat di muzium tersebut. Seterusnya, dari segi koleksi muzium itu sendiri, pihak muzium mempunyai 3 tata cara perolehan dalam barangan muzium, antaranya melalui pembelian, hadiah daripada orang ramai dan dari aktiviti cari gali di kawasan muzium itu sendiri. Yang ketiga adalah sumber keuangan. Pihak Muzium Kota Kayang akan mendapatkan bajet daripada Jabatan Muzium Malaysia. Bukan itu saja, pada setiap tahun pihak muzium akan membuat pembentangan untuk apa yang diinginkan untuk muzium. Dan yang terakhir, pembuatan pameran dan penjagaan artifak. Pihak Muzium Kota Kayang telah membuat pameran sementara dan pameran tetap. Dengan ini, pameran sementara bertujuan untuk menarik pelancong agar melawat muzium tersebut. Kita beralih pula kepada cabaran Muzium Kota Kayang. Jumlah kaki tangan muzium yang sedikit merupakan cabaran yang dihadapi. Menurut Puan Siti Munirah Hamidi Kasim, jumlah pekerja pada setakat ini amatlah sedikit menjadikan mereka terpaksa bekerja overload dalam semua bahagian. Kebanyakan pekerja berasal daripada kawasan tersebut menjadikan mereka lebih mahir. Cabaran yang kedua adalah persepsi pelancong dan masyarakat terhadap muzium. Sebahagian masyarakat dan pelancong pada masa kini salah faham dan menganggap bahawa muzium negara, muzium negeri dan muzium jabatan hanya dimiliki oleh satu bangsa sahaja.
Hal ini kerana sesuatu peristiwa sejarah itu juga mengaitkan kaum mereka itu sendiri walhal kawasan yang mereka kediami sekarang. Perkara ini seringkali terjadi dan kurang mendapat perhatian sesetengah muzium itu sendiri. Cabaran yang ketiga pula adalah kekurangan kemudahan fasiliti. Kemudahan fasiliti merupakan aspek yang perlu diambil berat kerana perkara ini akan menjamin keselesaan pelancong yang hadir. Muzium Kota Kayang mempunyai kemudahan fasiliti yang terhad seperti tempat beribadah yang kecil serta tandas yang terhad. Perkara ini perlu dipertimbangkan seiring dengan program yang akan dilaksanakan. Dan terakhir yang dihadapi oleh Muzium Kota Kayang ialah masalah peruntukan kewangan. Sumber kewangan merupakan aspek yang penting dalam sesebuah muzium untuk meneruskan operasi mereka. Menurut Kurator Muzium Kota Kayang, kekangan kewangan yang dihadapi mereka tidak sebegitu teruk kerana mereka mendapat kewangan daripada Muzium Negara. Muzium Kota Kayang ini berbeza kerana mereka tidak mengenakan cas pembayaran masuk kepada pelawat, menjadikan peruntukan mereka banyak bergantung kepada Jabatan Muzium Negara. Akan tetapi, mereka memerlukan kos yang banyak kerana mereka bercadang untuk membuat naik taraf pembayaran muzium yang melibatkan kos yang banyak. Sebagai kesimpulan, dapat disimpulkan bahawa Muzium Kota Kayang yang terletak di Kuala Perlis merupakan satu kompleks sejarah yang popular di Perlis. Muzium Kota Kayang ini pula mempunyai pameran tinggalan arkeologi dan sejarah dari kapak batu Neolitik, senjata, barangan tembaga dan sebagainya. Pengurusan sesebuah muzium bukanlah sesuatu yang mudah bagi pihak muzium menguruskan kerja-kerja di muzium agar lebih terjaga dan terpelihara. Cabaran dan halangan dalam penjagaan muzium juga banyak dilalui oleh pihak muzium, terutamanya pihak atasan seperti pengarah muzium. Cabaran dalam penjagaan muzium ini adalah lebih kepada pengurusan staf muzium itu sendiri. Dan dapat kita simpulkan, penambahbaikan bagi kemudahan muzium juga merupakan satu cabaran dan halangan bagi pihak muzium kerana penambahbaikan ini merupakan sejumlah dana yang besar.